Jadi, segelintir nama-nama tempat dekat Langkawi tu adalah berdasarkan kisah ataupun tinggalan. Hai, Assalamualaikum. Okey korang, so hari ni lagi sekali topik kita adalah berkenaan dengan lokasi dekat Langkawi lagi guys. So memang best betul lah dengan Langkawi ni. Langkawi ni boleh dikatakan sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab selain menjadi tempat pelancongan dan juga percutian yang sangat-sangat popular, Langkawi ni juga mempunyai banyak sangat cerita-cerita tentang sejarah, legenda dan juga cerita-cerita mitologi. Sebab itulah Langkawi ni sentiasa menjadi daya tarikan utama kepada pelancong-pelancong yang akan datang ke Langkawi itulah. Sebab ada banyak sangat perkara menarik dekat situ. Dan antara yang paling best sekali dekat Langkawi ni adalah sebab Langkawi ni mempunyai banyak cerita tentang makhluk-makhluk mitologi. Oh my god! Wow! Sebagai contoh macam video sebelum ni tentang ular raksasa yang dikatakan berasal daripada Pulau Langkawi. Ada juga legenda mengenai buaya putih yang dikatakan berada di Tasik Dayang Bunting. Dan lagi satu adalah cerita berkenaan Garuda, iaitu video minggu lepas, di mana dalam cerita itu juga ada sebut tentang Pulau Langkawi ni. Dan kali ni, kisah mitologi yang akan dikongsikan dalam video ni adalah berkenaan dengan kewujudan gegasi yang pernah tinggal dekat Pulau Langkawi tu pada satu ketika dahulu. Wow, so korang dapat bayangkan tak? Gegasi pun dikatakan pernah tinggal dekat Pulau Langkawi tu tau. Dan yang paling menarik sekali adalah kisah gegasi ini telah meninggalkan banyak kesan yang sangat penting dalam sejarah Pulau Langkawi ni. Terutama sekali dengan nama-nama tempat di sana tau. Jadi, segelintir nama-nama tempat dekat Langkawi tu adalah berdasarkan kisah ataupun tinggalan makhluk gegasi tersebut. So, kepada korang yang nak tahu kisah dia, jom kita start. Okey, jadi menurut legenda, beberapa ratus tahun yang lalu terdapat sebuah kampung di Langkawi ni yang dihuni oleh keluarga gegasi tau. Dan antaranya adalah keluarga Mat Cincang dan juga Mat Raya. Dan disebabkan saiz mereka yang sangat besar serta kekuatan tenaga yang luar biasa yang dimiliki oleh gegasi-gegasi tersebut, hal ini telah membuatkan bentuk muka bumi di Langkawi telah berubah secara dramatik. Okey, jadi kisah legenda tentang Mat Raya dan juga Mat Cincang ni bermula apabila Mat Raya ni, dia ni bercadang tau untuk mengadakan sebuah majlis kenduri sempena pertunangan antara anak perempuan dia bersama anak lelaki Mat Cincang ni. Dan pada hari majlis, iaitu pada hari kejadian, dikatakan kantoi. Rupa-rupanya anak Mat Cincang ni telah berlaku curang tau dengan perempuan lain. Di mana hal ini telah mencetuskan kemarahan dekat Mat Raya ni. Di mana Mat Raya ni rasa sangat malu lah. Dia rasa anak dia macam dikhianati tu semua. Dan disebabkan hal inilah persahabatan antara kedua-dua keluarga ini telah pun terputus. Dan sejak itulah mereka ni saling bermusuhan. Dan diorang ni punya tahap bergaduh tu sehingga berlakunya pertumpahan darah. Dan disebabkan pergaduhan antara kedua-dua gegasi inilah telah menyebabkan perubahan kawasan utama pulau tersebut. Sebagai contohlah kan, cincin pertunangan anak kedua-dua gegasi tersebut dikatakan telah pun dicampakkan dan cincin itu telah jatuh ke sebuah tempat di mana sekarang tempat itu dikenali sebagai Tanjung Cincin. Menarik kan? Okey, so ada lagi. Selain itu, peralatan-peralatan yang digunakan untuk memasak ketika majlis pertunangan itu juga dikatakan habis bertempiaran, habis bertebangan akibat dibaling antara satu sama lain. Dan menurut sejarah dikatakan ada sebuah belanga yang sangat besar telah pun dibaling dan telah pecah tau. Dan tempat jatuhnya belanga itu kini dinamakan sebagai Kampung Belanga Pecah. Dan dikatakan tempat di mana kuah itu mengalir disebabkan belanga itu telah pecah
kini dikenali sebagai Pekan Kuah. Dan lagi sekali dikatakan bahawa tempat di mana kuah itu meresap di dalam tanah sekarang dikenali sebagai Kisap. Dan menurut legenda juga, ada sebuah bekas untuk memasak air juga telah pecah tau semasa pergaduhan itu berlaku. Dan dikatakan bahawa air panas yang tumpah itu dikatakan sekarang terletaknya perigi air panas di kawasan yang dinamakan sebagai air hangat pada hari ini. Dan dikatakan bahawa pergaduhan antara Mat Cincang dan juga Mat Raya ni sangat dahsyat tau, dan telah membuatkan petir dan juga kilat saling sambar menyambar. Dan dalam pergaduhan itu secara tiba-tiba datang lagi seorang gegasi yang bernama Mat Sawa, di mana Mat Sawa ini berperanan sebagai orang tengah bagi menyelesaikan masalah pergaduhan itulah. Dan dikatakan bahawa ketika pergaduhan itu semakin sengit dan berada pada tahap klimaks, dan sekelip mata secara tiba-tiba Mat Cincang dan juga Mat Raya telah pun bertukar menjadi gunung. Bermakna ketika mereka bergaduh tu secara tiba-tiba mereka ni telah disumpah menjadi gunung, di mana pada hari ini gunung-gunung itu dikenali sebagai Gunung Raya dan juga Gunung Cincang. Dan dikatakan bahawa Mat Sawa yang tak bersalah tu pun bertukar juga menjadi Bukit Sawar, di mana Bukit Sawar ni dikatakan terletak di antara tengah-tengah antara Gunung Cincang dan juga Gunung Raya. Dan dikatakan kononnya, orang-orang dulu katalah, Bukit Sawar itu kekal berada di tengah-tengah antara kedua-dua gunung itu sampai bila-bila agar keadaan sentiasa aman tau. Kirakan selagi Bukit Sawar itu di tengah-tengah antara kedua-dua gunung itu, kirakan sampai bila-bila lah keadaan dekat situ menjadi aman. Dan hari ini Gunung Raya itu dikatakan gunung tertinggi di Pulau Langkawi itu dengan ketinggian 881 meter dari aras laut. Manakala Gunung Cincang pula terkenal sebagai gunung kedua tertinggi di Langkawi dengan ketinggian 709 meter dari aras laut. Dan dekat sinilah terletaknya kereta kabel dan juga Sky Bridge, di mana sekarang tempat itulah menjadi antara daya tarikan utama kepada pelancong. Jadi sampai itu sahajalah kisah tentang pergaduhan gegasi di Langkawi. So cerita dia sebenarnya simple je. Jadi walaupun cerita ini mungkin hanyalah diada-adakan ataupun cerita ini sekadar mitologi sahaja, tapi cerita ini boleh dikatakan unik lah, sangat unik, dan boleh dijadikan sebagai daya tarikan utama dekat Langkawi tu. Tambahan pula siap ada lagi monumen-monumen yang boleh mengukuhkan lagi cerita tersebut tau. Jadi walau apa-apa pun, cerita yang diceritakan ini boleh dikatakan adalah sekadar cerita rakyat, di mana cerita ini telah pun disampaikan secara lisan dari turun-temurun. Dan disebabkan ini hanyalah cerita rakyat ataupun cerita mitologi, mungkin versi-versi yang diceritakan berlainan. Mungkin atuk nenek korang, mungkin moyang korang cerita versi yang berlainan, cuma konsep dia samalah, tapi mungkin jalan cerita dia ada yang ubah-ubah sikit. Tapi walau apa-apa pun, inilah medium yang sesuai untuk menyatakan ataupun menyampaikan sebab dan dalil bagaimana nama-nama tempat tersebut diberi tau. Macam mana nama tempat ini Tanjung Cincin lah, macam mana nama tempat ini Belanga Pecah lah. So semua ada kisah sejarah dia. Mungkin tempat-tempat lain pun ada kisah sejarah dia sendiri. So thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. So jangan lupa tekan butang like. See you again and bye.